Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat datang kepada semua uh, para pendidik dan guru-guru untuk sesi kita pada hari ini. Okey, sesi kita pada hari ini adalah uh, siri yang ke-105. Okey, selamat petang juga kepada Dr. Mahendra Singh. Selamat petang. Okey, baik, kita mulakan sesi kita pada hari ini. Okey, saya rasa dah 2.50. Kita boleh mulakan ya, Doktor? Ya, boleh. Boleh ya. Okey. So, dipersilakan Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippets kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Suzana. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Terima kasih dapat bersama pada hari Jumaat 8 hari bulan September. Saya doakan agar semua sehat dan looking forward to the weekend ya. Setelah 5 hari bertugas from Monday to Friday. I'm sure all of us look forward to the weekend. Well, masa bertugas dulu, I used to always look forward to the weekend. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini ialah What does good look like? Kita selalu gunakan perkataan good. Kita boleh kata murid yang baik, cikgu yang baik, sekolah yang baik dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak menilai baik kita tu? Bagi setengah orang, baik itu seperti terpapar pada slide yang pertama ni, excellence. Excellence tu, kecemerlangan tu, apa tahap kecemerlangan? Atau nak mediocrity, kesederhanaan saja. Bila kita kata sederhana, bila kita kata baik, bila kita kata cemerlang. So, apa maksudnya dan sejauh mana ia membawa kualiti yang terbaik yang kita harapkan? Adakah excellent berarti 5 bintang atau good yang berarti 5 bintang? Dalam apa jua kita buat? So ini adalah satu perkara yang penting yang harus kita lihat kerana kita adalah pendidik. Adakah kita puas dengan our good? Dengan good yang kita tafsirkan? Kalau kita mengajar, apakah goodnya? Apakah kehebatannya? Bagaimana kita menilai perkataan good ini, baik ini? So, kita kena cari pentafsiran kita sendiri dan kita kena juga align atau rapatkan jurang di antara apa yang diharapkan dengan apa yang kita sebut tu sebagai good atau baik. Kalau dalam syarikat atau dalam perniagaan, mereka ada KPI. Mungkin ada juga sekolah, ada juga dalam pendidikan atau apa. Kita letak KPI juga. Dalam di sekolah kita buat analisis keputusan dan kita letak satu target dan kita harap kita boleh capai sasaran itu. Itu merupakan, kalau kita capai sasaran itu, maka kita rasa we are good. Mungkin itu penilaian pada asasnya. So tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya, what does good look like? Untuk kita semua fikirkan, to reflect on. Sebab itu sesi snippets ni, tajuk dia ialah reflect on. Bagaimana kita mentafsirkan, how do we determine good, right? Dan adakah good kita tu, kalau seseorang tu tanya, how good is good? You say, my students are very good. Tapi kadang-kadang kita banding pelajar tu dengan mungkin pelajar daripada kawasan geografi yang sama, dengan latar belakang yang sama.
uh, jauh lebih cemerlang atau hebat. Their good, their level of good itu berbeza daripada tafsiran good kita tu. So, kita kena tahu apakah kriteria yang kita letakkan bila kita nak tafsirkan sesuatu itu sebagai good. Let's take the next slide, please. Saya rasa kalau kita naik kapal terbang, orang kata, I think it's okay. The plane is okay. Adakah kita rasa selesa with that good? Atau kita sudah pastinya kalau naik kapal terbang nak zero defect. Tidak boleh ada defect because you're in the air. Jadi segala pemeriksaan, every check that is done has to be imperfect. Dia tak boleh, I think it is okay. Dia kata, I think it is okay, itu akan membuat kita rasa syuriga lah. So, dalam pendidikan, kita harus ada satu pertanyaan pada diri kita. Bagaimana kita nak mentafsirkan baik juga. So, bagi setengah orang, kalau kita dapat kurangkan kesilapan, error, human error, mungkin itu merupakan satu daripada cara kita nak menetapkan good itu, baiknya. Bagaimana kita letakkan checkpoint atau precaution, note, caution dan sebagainya untuk elak daripada kita turun daripada apa yang kita sebut sebagai good. So we need to have our own criteria untuk good dalam situasi organisasi kita. Tetapi ingat, kita selalu juga dengar orang kata kita tak boleh shock sendiri. Kita ingat we are good. Tapi bila kita banding sedikit dengan suasana persekitaran yang sama, nampak macam kita ketinggalan. So our good is not really that good. So we have to always question ourselves tentang how good are we, how good is our good. Right? Dan dalam banyak siri sebelum ini saya sebut tentang dua istilah yang digunakan dalam pengurusan di negara Jepun. Satu ialah Kaizen. Kaizen ialah continuous improvement. Lepas itu ialah Kodawari, iaitu perfection of improvement juga. Perfection. Jadi you want to go towards perfection. Walaupun kita tahu nak jadi perfect tu amat susah. Tetapi diutarakan bahawa kalau kita cuba nak ke arah perfection, kesempurnaan, maka kita akan berusaha untuk menetapkan prosesnya adalah paling terjaga proses itu. Supaya kita tidak lakukan error dan sebagainya. Saya rasa kalau bagi syarikat kapal terbang dan sebagainya, mereka tidak boleh ambil secara remeh-temeh saja perkara tentang good, cemerlang dan sebagainya. You have to, when you say you want to always, kita nak bergerak ke arah bukan saja Kaizen, iaitu continuous improvement, but also towards Kodawari. If our school is good, how can we make it better? Satu daripada tagline saya semasa bertugas dulu ialah, we are good, we can be better, but we want to be the best in what we do. So we can say we are good dalam kriteria yang kita tetapkan. Tapi ingat, there's always room for improvement to be better. Kalau kita dalam bidang pendidikan, we want to be the best. But what is the best? Apa pengiktirafan atau penarafan best itu? So baik, bila orang kata manusia yang baik, apa tafsirannya? Kalau kita kata sekolah yang baik, apa tafsirannya? Guru yang baik, good teacher, apa tafsirannya? Kepimpinan sekolah yang baik, apa tafsirannya? Pembelajaran yang baik, apa tafsirannya? Pengajaran yang baik, apa tafsirannya? Pengurusan sekolah yang baik, apa tafsirannya? Murid yang baik,
Apa tafsiran? How baik is our baik? Itu kita patut selalu tanya pada diri kita. Keputusan peperiksaan keluar, kita kata baik. So, adakah kita rasa puas dengan baik itu? Apa alasan kita nak gunakan untuk menyokong pengiktirafan yang kita beri iaitu baik itu? Bagaimana untuk menyokong label yang kita beri itu? So, saya tinggalkan anda dengan semua soalan-soalan ni kerana kita tak boleh terima one size does not fit all. Saya tak boleh kata, okey, tuan-tuan dan puan-puan, kriteria baik guru yang baik ialah sebegini. Now, you know bagaimana anda nak tafsirkan diri anda atau rakan-rakan anda atau dalam organisasi anda. Baik ini. So, find your own true north. Carilah yang terbaik. Bagi saya, seperti saya sebut, tagline-nya senang aja. We are good, but we can be better, but we want to be the best. Kita amalkan Kaizen, kita nak ke arah Kodawari perfection. So kalau saya seorang guru PJ, to me a good PJ teacher, saya guru PJ bertahun-tahun. My first degree is in pendidikan jasmani dan perdagangan. So I never forget my roots. Cikgu PJ turun ke Padang, pastikanlah alat semua ada dah. Cikgu ada di situ dan cikgu ajar kemahiran yang berkaitan dengan topik yang nak diajar, permainan yang nak diajar. Tapi kalau cikgu duduk di mana-mana, bawa pokok, murid main, 40 orang kejar sebiji bola, that is not a good PE lesson. How do we have a good PE lesson? Bagaimana murid terlibat sepanjang masa 25 minit academic ALT, kita panggil academic learning time on task. Atau datang mula-mula murid dah berdiri untuk 3 minit, cikgu belum ada lagi. That's not a good PE lesson. Cikgu dah ada sebelum murid turun dah, alat dah ada. Okey, dia turun, okey, take the hockey ball, habis, okey, dribble. Masih menunggu semua datang. Saya tahu bahawa murid kalau sekolah rendah atau sekolah menengah pun sama, bila dia turun untuk PJ, adrenaline tu is very high. Dia nak turun, dia nak main. Kita suruh dia berdiri. Dengarlah kita punya ceramah 5 minit. PJ is not about ceramah. PJ yang melibat education through the physical. So, untuk setiap, kalau ini guru PJ, what about guru matematik, guru sejarah dan sebagainya. Bagaimana kita nak mulakan dengan set induksi kita, apa kita panggil sponge activity yang kita nak buat untuk menarik minat murid terhadap pelajaran pada hari tersebut. So please find your own answers. Di luar sana ada banyak ilmu untuk anda menetapkan jenama anda sendiri. Saya ingat tahun 2021, satu daripada tajuk yang saya sampaikan ialah teacher branding. How do you brand yourself? Apa brand anda? We all have a brand. Murid yang saya mengajar 40 tahun dahulu masih lagi boleh ingat pada saya and what was my brand. Tahun bulan Januari, tahun ni saya hadir reunion mereka lepas 40 tahun. Saya mengajar mereka pada tahun 1983 di Maktab Tentera. And I attended their reunion. Mereka masih ingat kan? Students never forget. Dia masih ingat lagi benda-benda yang kita sebut 40 years ago. Can you imagine? So remember, please find your true branding. What is a good teacher? Bagi pemimpin yang ada, apakah kepimpinan yang baik? Bagi cikgu dan pemimpin yang ada, apakah pengajaran dan pembelajaran yang baik? Kalau guru find out what is a good teacher, kalau kita nak ambil satu ruang yang ringkup yang lebih besar, apakah bila kita kata manusia yang baik, apa maksudnya? Adakah kita nak define good dengan KPI, itu terpulang kepada kita. Good kita kalau kita nak define. That's up to you. It's not wrong. But find your own definition
Dan pastikan definition kita tu tidak jauh daripada kecemerlangan. Kita tak mau mediocre. Kerana manusia gregarious, ada banyak kebolehan, ada potensi. Kita nak letak sasaran-sasaran yang menasabah, yang boleh dicapai, yang memberi cabaran kepada diri kita, kepada organisasi kita. Kalau kita nak kata, okey, setakat 80% boleh lulus SPM, but why 80%? Why not 90%? Why not 95%? Kalau kita letak sasaran-sasaran yang tertentu. Adakah kita gunakan headcount dan itu menjadi KPI kita? Fikir-fikirkanlah bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, so tajuk kita hari ini, bagaimana kita menilai good. Ada seorang kata, when I read a good book, it's like traveling the world without ever leaving my chair. That's a good book. Buku tu boleh bawa anda menggembara, tapi sebenarnya anda ada di kerusi yang sama masa nak baca buku. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut banyak kali di negara Finland, it's all about positive, positive, positive. There is nothing negative bila nak membangkitkan semangat dalam kanak-kanak. Sudah pastinya ada sesuatu kelebihan dalam kanak-kanak. Dan jangan lupa, it's easier to build strong children than to fix broken adults. So tugas kita sebagai guru ni adalah sangat penting. And kita tak boleh tinggalkan ilmu because reading is thinking. Right? We must always read. Kita harus dapat ilmu. No one can hand you experience, but people can hand you books. Orang boleh beri anda makalah, majalah dan sebagainya. Books are the training weights of the minds. Buku adalah beban latihan untuk minda. So remember, finally, look good, feel good, do good. Hari ini tajuk kita tentang good. So tak salah juga ya, for teachers to look good always. Pada hujung minggu, besok, lusa pergi beli baju baru untuk hari Senin. And for lady teachers, yes, it's okay to spoil yourself dengan makeup yang baru. Why not? Nothing wrong in that. Dan remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Dato' Dr. Mahendra Singh. Satu tajuk yang memang sangat menarik, okay, to reflect on. Kita selalu lately kan ada isu tentang pemarkahan PBD kan, how good or how good a TP6 tu macam mana. Cikgu itu definisi TP6 how good, kan. Okay, so tapi kita berpandukan kita dah ada dia punya standard kan yang kita tu mostly, tapi cikgu-cikgu ni bila menilai we refer to the standard but we still tengok juga kan, depends pada individu juga kan, doktor. Betul. Okay, dan berkaitan dengan feel good, feel good tu saya nak sentuh sikit lah. Macam saya lah, saya just feel good. Okay, kalau orang jumpa saya dekat sekolah, saya punya appearance lain, dekat luar appearance saya lain. Okay, mostly tak kenal lah. Apa ni Cikgu Suzana, kena macam Cikgu Ridwan lah. Sekarang pun dia dah senyum-senyum. Cikgu ni kena senyum selalu. Ya, dekat luar lain, Cikgu dekat dalam Emily lain. pun tengah senyum aja. Ya, betul. So it's good untuk fikir-fikirkan definisi good itu. Doktor tinggalkan kita dengan satu soalan yang bagus. How we define good tu, in terms of our student dan juga kepada diri kita lah, are we a good teacher kan. Yes, okay. Our school also. Yes, betul. How good is our school. Yes, betul. Okay, baik. Terima kasih Dr. Mahendra Singh, okay, atas sesi kita pada hari ini. Okay, seterusnya kita boleh mulakan dengan sesi Connecting Dots Learning kita hari ini, siri ke-105. Okay, sebelum itu saya minta maaf, tadi awal-awal saya lupa nak memperkenalkan diri. Okay, maklumlah orang baru kan. Okay, nama saya dah tertulis di situ sebenarnya kan. Okay, so hari ini saya akan menjadi kiranya
moderator lah, pengudah cara kepada cikgu kita yang akan berkongsi pada hari ini, iaitu Cikgu Rizwan. Okay, so objektif untuk kita pada hari ini, kita sebenarnya nak berkongsi ilmu. Kiranya siri ni dah siri ke-105. Kita berkongsi ilmu dan kemahiran untuk membangunkan kompetensi guru-guru dan meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan berterusan. Sebenarnya ini juga adalah salah satu cara untuk kita jadi the best. Bila kita tingkatkan ilmu kita, we want to be better, we want to be the best. Okay, dengan menghadiri majlis ilmu ini. Okay, so sedikit Cikgu Suzana ni yeah. hebatlah. Terus dia gunakan ilmu dah. We want to be the best. Yes, That's itu good. itu pun prinsip saya juga. I want to be the Oh, best, so that's very good, very good. I memang banyak mendaftar, cerita lah sikit kan, because want to be the best kan, mendaftar untuk belajar Good. sendiri, pay sendiri, kelas online dan sebagainya. I want to improve. Yeah. Okay. So ini adalah salah satu platform yang disediakan oleh CDL secara percuma untuk cikgu-cikgu. Okay. Okay, seterusnya saya bacakan biodata ringkas. Tapi saya rasa Cikgu Rizwan ni dah kali keempat dengan sesi CDL. Kan? Okey, tapi saya bacakan biodata ringkas Cikgu Rizwan berasal dari Kulim Kedah. Okey, sekarang ni ijazah pendidikan dia, tengok dia punya tu mathematics. Orang mathematics. Okey, dan sekarang ni saya dengar-dengarnya beliau ni tengah melanjutkan pendidikan ke doktoran. Ni pun salah satu daripada nak upgrade juga kan. Okay, nak jadi the best juga. Educational doctorate rasanya di USM. Okay, so kalau lihat di sini banyak pencapaian yang Cikgu Rizwan ni telah capai. Okay, penglibatan dan pencapaian. Okay, boleh tengok kat situ Cikgu juara digital classroom. Dan kalau lihat yang saya sebenarnya kenal Cikgu Rizwan ni daripada platform lain. Iaitu community Microsoft. Saya join community Microsoft dulu, so saya kenal Cikgu Rizwan daripada situ. And then bila dah masuk dalam CDL ni, okay, ada someone yang I know here. Okay, so rasa macam lega sikit lah. Okay, baik. So kita boleh teruskan Cikgu Rizwan? Dah ready? Okey, saya sudah bersedia pun. Okay, baik. Alhamdulillah. Kita teruskan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan terutama pada Datuk Dr. Mahendra Singh selaku co-founder untuk CDL dan kepada moderator bertugas pada petang ini Cikgu Suzana yang merupakan rakan saya yang bergerak aktif. Sebenarnya dia aktif dalam Microsoft tu sebenarnya, tapi dia tak nak expose. Kan memang saya dah kenal dia dah lama juga dalam platform bersama-sama dengan Microsoft Innovative Educator Expert ni sebenarnya. Okey, jadi dan seterusnya yang saya hormati dan saya kasihi rakan-rakan guru dan juga para peserta yang turut serta pada sesi pada petang ini. Okey, jadi alhamdulillah pertamanya marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan kerana pada petang ni kita berkesempatan bertemu dalam sesi majlis ilmu yang mana CDN ni dah menjalankan aktiviti connecting.learning CDN online session macam ni dah ke 105 siri dah. Maksudnya kita dah lama juga bagi aktif untuk menyampaikan kandungan-kandungan yang terkini dan berkongsikan pada semua para pendidik, tak kisahlah para pendidik yang berada di mana-mana, yang mungkin pada petang ni berada di masih lagi di sekolah ataupun di pejabat ataupun mungkin berada di rumah lah, sebab mungkin ada negeri macam di Kedah, di Johor, di Kelantan, Terengganu bercuti hari ni. Jadi mungkin berada di rumah. Jadi di mana-mana pun anda berada, terima kasih saya ucapkan kerana bersudi untuk menyertai sesi saya pada petang ini. Okay, jadi pada petang ini insya-Allah saya akan bawakan tajuk berkaitan dengan satu aktiviti yang menarik yang kita boleh buat, iaitu aktiviti bacaan terbimbing menggunakan reading progress dan juga reading coach dalam aplikasi Microsoft Teams. Okay, ini tajuk yang saya cuba kupaskan pada petang ini dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian dapat memberikan fokus dan juga kita dapat bersama-sama menjalankan hands-on pada petang ini supaya apa aktiviti yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dapat
dapatlah sampai kepada tuan-tuan puan dengan baik sekali. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Okey, jadi untuk persediaan sebelum kita bermula sesi, okey, yang ni yang biasalah saya selalu highlightkan kepada para peserta. Kalau kita nak buat sesi hands-on, sebaik-baiknya kita boleh gunakan lebih daripada satu peranti. Sebab satu peranti tu kita gunakan untuk lihat, tonton, dan satu peranti lagi mungkin kita boleh gunakan untuk buat bersama-sama dengan saya lah sesi hands-on nanti. Jadi dia lebih memudahkan. Tapi andai kata tuan-tuan dan puan tak ada peranti yang lebih, menggunakan satu peranti pun masih lagi boleh sebenarnya. Sebab dengan fungsi Zoom ni kita boleh minimizekan kita punya video yang dipaparkan dan dalam masa yang sama kita buat bersama-sama lah. Okey, dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan juga bersedia dengan ID D5, okey, ataupun ID organisasi dan kata laluan masing-masing lah. Okey, untuk guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di Malaysia, kita dibekalkan dengan ID D5. Okey, tapi bagi sekolah-sekolah yang bukan di bawah KPM, misalnya sekolah swasta ataupun sekolah-sekolah lain yang melanggan ID Office 365 juga boleh gunakan. Dia tak semestinya menggunakan ID D5 lah. Tapi memandangkan saya salah seorang guru yang berada di bawah KPM, saya akan gunakan ID D5 tersebut lah. Tapi andai kata tuan-tuan dan puan-puan tak ada, tak apa. Nanti kita tengok sama-sama macam mana kita boleh. Sebenarnya ID D5 kita boleh add peserta daripada yang bukan ID D5, cuma ada limitasi lah. Ada sedikit kekangan yang perlu dihadapi kalau berlainan tenan ataupun berlainan organisasi ni. Okey, dan yang ketiga, kita akan gunakan aplikasi Microsoft Teams version Work or School. Okay, bukan version personal lah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai Windows 11 ataupun Windows 10 di PC tuan-tuan dan puan-puan, biasanya memang dah built-in di dalam tu Microsoft Teams personal. Logo dia pun sedikit berbeza, nanti saya akan tunjukkan. Tapi untuk yang kita nak guna hari ni lah Microsoft Teams version Works or School untuk ID organisasi, bukan untuk ID personal lah. Dan version yang kita nak guna juga adalah version desktop supaya dapat fungsi yang penuh. Tapi ada juga alternatif kalau tuan-tuan dan puan tidak install aplikasi ini dalam PC. Ada cara lain jugalah. Nanti saya akan tunjukkan juga. Okey, baik. Jadi ini contoh yang saya bagi tahu tadi, version desktop untuk Work or School ni. Kalau tengok di sini ada dua jenis. Yang pertama ni yang ada logo team yang ada warna putih dekat background dia tu, dekat logo dia tu. Itu adalah version personal. Okey, tapi yang version yang kita nak gunakan yang saya masukkan ni ialah Microsoft Teams yang version Work or School ni. Memang totally dia punya logo dia warna purple lah dan tulisan T tu saja yang berwarna putih. Itu beza dia antara version Work or School dengan version personal. Jadi kita akan pakaikan yang kita guna petang-petang ni ialah version Work or School lah. Okey, baik. Jadi ini version yang saya maksudkan, version desktop. Okey, kalau kita dah ada, kita boleh login siap-siap. Okey, menggunakan ID yang tuan-tuan dan puan-puan ada lah. Okey, tapi kalau andai kata tuan-tuan tak install aplikasi ini, sebenarnya kita boleh gunakan dalam version di pelayar, di browser. Misalnya tuan-tuan dan puan-puan pakai Google Chrome ataupun tuan-puan perempuan pakai Microsoft Edge, kita boleh gunakan dengan cara kita buka website teams.microsoft.com ni dan kita login menggunakan ID kita lah, ID D5 ataupun ID organisasi. Tetapi ada kemungkinan juga berlaku nanti masalah untuk login masuk lah. Yang ni mungkin berlaku lah. Tambah-tambah kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak update kepada versi yang terkini. Jadi pelayar tu mesti dia update pada versi yang terkini untuk membolehkan tuan-tuan dan puan-puan pakai Microsoft Teams dalam version desktop. Version pelayar ataupun version di dalam browser lah. Jadi nasihat saya lebih selamat kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai version desktop seperti yang saya tunjukkan tadi lah. Okay, ni saya ceritakan persiapan dahulu supaya sambil-sambil nanti saya terangkan pada awal ni tuan-tuan dan puan boleh bersedialah dengan aplikasi Microsoft Teams. Okey, dan nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan nak wujudkan Teams untuk buat bersama-sama dengan pelajar, tuan-tuan dan puan-puan perlu gunakan fungsi kelas team. Dia tak boleh guna team yang lain lah. Kalau kita dah biasa guna Microsoft Teams, bila kita nak create team tu dia ada 4 jenis kan kat sini. Kita ada kelas, kita ada PLC, kita ada staff dan others. Jadi kita akan gunakan fungsi yang pertama iaitu kelas team, di mana kelas team ni dia adalah fungsi yang paling lengkap dan dia mempunyai fungsi assignment. Fungsi assignment ni lah nanti yang kita
akan gunakan yang membolehkan guru memberi tugasan reading progress kepada pelajar. Kalau yang 3 yang lain tu dia tak ada assignment. Hanya kelas team saja yang ada fungsi assignment ni. Nanti dan kita akan gunakan fungsi assignment ni untuk memberikan tugasan kepada pelajar kita. Tugasan membaca lah, aktiviti bacaan terbimbing yang saya masukkan dalam tajuk nanti. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Okey, baik. Jadi sebagai panduan juga pada rakan-rakan peserta, saya dah sediakan satu pautan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap saya cuba copy link ni, boleh tak? Saya copy link ni dan saya letakkan di ruangan chat supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh terus buka link tersebut dan tuan-tuan dan puan-puan boleh download lah. Okey, download apa tuan-tuan dan puan-puan? Okey, bahan-bahan yang saya gunakan pada petang ni. Termasuklah slide ataupun modul-modul yang berkaitan lah dengan sesi pada petang ini. Okey, jadi nanti tuan-tuan boleh buka dekat link tersebut. Saya dah sharekan di ruangan chat. Okey, dan nanti dalam link tersebut ada modul Microsoft Tools, termasuklah Reading Progress dan juga Microsoft Team. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang tak familiar dengan Microsoft Team, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh explore modul kelas digital dengan Microsoft Team ni. Bagaimana nak create kelas, bagaimana nak create team, create team, nak macam mana nak buat nak add student dan sebagainya. Saya tak sempat terangkan pada petang ni sebab fokus kita adalah pada fungsi reading progress yang lebih penting untuk kita terangkan pada petang ni. Okey, jadi walau bagaimanapun tuan-tuan boleh follow dululah kalau tuan-tuan dan puan belum belum ada team dan sebagainya, boleh follow bersama-sama dulu pada petang ni untuk dapatkan gambaran bagaimana fungsi reading progress ni untuk membantu aktiviti bacaan terbimbing. Okey, baik. Jadi untuk pertanyaan pula, okey, saya ni lebih suka kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan soalan di sepanjang sesi di ruangan chat. Maksudnya sini ialah saya tak simpan soalan pada akhir sesi sebab ada kalanya bila kita buat aktiviti bengkel untuk tutorial ni, lebih senang kalau tuan-tuan dan puan boleh interrupt dan tanya terus. Macam tu. Jadi tuan-tuan boleh typekan di ruangan chat, nanti Cikgu Suzana akan bantu saya untuk mencelah lah. Mungkin ada soalan dan sebagainya, saya akan terus jawab di situ. Tapi andai kata kalau tak perasan, nanti kita akan tengok jugalah di akhir sesi soalan-soalan yang mungkin belum dijawab lagi lah. Jadi di situ ada flexibility lah tuan-tuan nak tanya soalan dan sebagainya. Okey, itu dia punya housekeeping dia. Okey, jadi kita akan teruskan kepada sesi kita pada petang ini untuk lihat bagaimana fungsi yang ada dalam Microsoft Teams ni, iaitu Reading Progress dan Reading Coach untuk bantu kita membuat aktiviti bacaan terbimbing. Okey, jadi objektif sesi saya pada petang ini, saya hanya letakkan 2 objektif sahaja. Okey, yang pertama ialah saya akan sentuh berkenaan dengan pengenalan kepada Reading Progress dan juga Reading Coach beserta fungsinya dalam aplikasi Microsoft Teams. Okey, apa itu Reading Progress? Apa itu Reading Coach? Jadi kita nak lihat perkara ini. Okey, dan yang kedua, maafkan saya, sepatutnya nombor 2 di situ. Okey, nombor 2, kita akan terus pada sesi hands-on untuk buat aktiviti bacaan terbimbing dengan fungsi Reading Progress dan Reading Coach ni dalam aplikasi Microsoft Teams. Jadi 2 objektif ni kita akan cuba capai pada petang ni, insya-Allah kita sama-sama. Okey, baik, kita tengok dahulu pengenalan kepada Reading Progress dan Reading Coach ini. Okey, jadi untuk pengenalan ni saya akan playkan video. Nak minta respon lah. Andai kata kalau video ni tak dapat didengari. Okey, saya try play dulu ya. Okey, saya rasa boleh dengar kot. Literacy is so important, and it's my job to help the kids grow in that and to see the value in that and to break the mindsets of like, oh, I'm just a bad reader, I don't like to read. I don't have to worry about other people just looking at me and staring at me. It's just reading to myself sort of, but on camera. When I came across Reading Progress, I was able to say, hey, I've assigned a passage to each and every one of you guys. At your reading level, I want you to record you reading this passage. I was surprised that when the whole class came back, literally within 10 minutes, everyone was already done. Having that recording, I'm able to spend ample amount of time to analyze, and instead of using my instructional time, it allows me to use my planning time to figure out
how do I intentionally approach every student? The whole class, this is what I'll teach them, and maybe this one specific individual student, I need to address with him or her this specific area. Reading progress has really motivated a lot of kids to work harder and kind of gave them ownership of their learning. Well, as a mother and an educator, you know that the conference with the student is the most powerful piece. It's not necessarily them reading and recording, it's what you do with that reading and with that recording. And she's able to capitalize on that even faster now. It probably helps me be a better reader because I can actually listen to myself. And if I did say a word wrong or something, I'd be able to say it better than next time because I know that I said it wrong. Struggling readers, they struggle, so they avoid reading. And by avoiding reading, they struggle even more. And so it's been really cool to watch how my kids are, reading more at home. They're more excited to read in the classroom. They have their personal goals that they've made, not me. And so they're excited to work. Coming from an administrative perspective is that this isn't just a classroom tool. Because we have so much access to data, that this is a powerful tool to change the learning trajectory of a building. But watching her grow in her reading, it's been a joy for me. I used to love reading as a child, and I wanted that for her. Now that we use the app, I'm more confident. I'm less worried about it. Get worried about a lot of things, but reading now is one of the things that I'm not worried about anymore. I want all of my students to get to the point where they know what it feels like to get lost in a book. Favorite part is when I get to a really interesting part in the book and then I can't stop reading it, and it's really fun. Okey, baik. Jadi itu secara ringkaslah video pengenalan berkaitan dengan reading progress. Okey, baik. Jadi kita akan lihat slide seterusnya. Okey, baik. Okey, reading progress ni adalah satu aplikasi yang dia sebenarnya bukan aplikasi, dia adalah fungsi dalam aplikasi Microsoft Teams. Maksudnya dia bukan aplikasi berbeza dengan Microsoft Teams, tapi dia adalah fungsi yang berada dalam Microsoft Teams, di mana dia adalah tools ataupun alat yang percuma yang direka untuk membantu pelajar membina keyakinan dan kefasihan membaca. Okay, sebab kalau sebelum ni kan apa yang berlaku dalam kelas, guru akan minta pelajar baca buku ataupun teks tersebut dan guru kena go through satu persatu, ambil masa yang banyak lah untuk go through seorang demi seorang pelajar. Okay, tapi dengan adanya fungsi reading progress ni, guru boleh bagi assignment dan pelajar boleh buat sendiri, sama ada bawa pelajar masuk dalam makmal ataupun boleh buat di rumah lah. Okay, jadi sebenarnya reading progress ni dibangunkan berasaskan penyelidikan. Maksudnya dia bukan saja-sajalah Microsoft bangunkan tools ni. Dia ada tim yang buat research berkaitan dengan reading progress ni dan kerjasama bersama dengan pakar bacaan. Okay, dan dianugerahkan sebagai anugerah Research Based Design Product Certification daripada Digital Promise. Itu badan yang memberi pengiktirafan lah kepada reading progress ni. Okey, jadi kalau di Malaysia pula, okey, yang ni yang saya maklum lah, tim Microsoft Education, okey, tim Microsoft Edu ni dia sedang bekerjasama dengan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka untuk membangunkan sistem yang lebih baik untuk penggunaan teks bahasa Melayu. Okey, yang ni saya dengar dari beberapa rakan yang terlibat dalam projek ni, mereka pun ada usaha untuk membaiki lah, untuk menambah nilai pada program reading progress ni supaya dia sesuai juga digunakan untuk bahasa Melayu. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya memang dah boleh pakai untuk bahasa Melayu. Cuma mungkin ada sedikit macam sebagai contohnya faktor sebutan dan sebagainya yang menyebabkan reading progress ni belum betul-betul fully lagi. Tapi sebenarnya dah boleh digunakan lah untuk bahasa Melayu, sebab kami pun rakan-rakan yang Microsoft Educator MI Expert yang lepas-lepas pun pernah dah buat sharing berkaitan dengan ini, dan pernah cuba untuk pelajar-pelajar untuk bahasa Melayu jugalah untuk reading progress ni. Jadi nanti kita akan lihat untuk aktiviti hands on nanti kita akan cuba untuk tag bahasa Melayu jugalah. Okey, baik. Jadi ini contoh interface untuk reading progress, di mana kalau kita lihat nanti saya akan detailkan apa yang kita boleh dapat lihat nanti dalam aktiviti reading progress ni. Okay, ini interface yang saya screenshot lah untuk sebagai gambaran awal. Okey, dan fungsi reading progress ni daripada macam saya sebut tadi lah, traditional method, guru mendengar pelajar membaca petikan secara individu untuk menilai kefasihan membaca mereka. Tapi menggunakan reading progress ni,
guru boleh menjimatkan masa dengan cara macam mana? Yang pertama, dia membolehkan pelajar menyelesaikan tugasan membaca mereka mengikut kesesuaian masa dan tempat. Maksudnya tidak semestinya berada di sekolah. Mungkin juga boleh buat di rumah. Okay, yang kedua, guru juga boleh menetapkan reading progress ni secara keseluruhan ataupun kelompok pelajar tertentu sahaja. Dia ada fungsi dia dalam Microsoft Team assignment ni nanti kita boleh set. Okay, mungkin reading progress aktiviti untuk pelajar cemerlang mungkin teks dia lebih sukar. Tapi untuk pelajar yang sederhana, teks dia lain. Pelajar yang lemah ataupun pelajar pemulihan, teks dia lebih mudah. Jadi kita boleh setkan macam tu dan kelompok itu di dalam aplikasi Microsoft Teams ni. Tapi saya tak sempat sentuh lah hari ni sebab itu lagi detail dia punya penerangan dia. Okey. Yang ketiga, kita akan fungsi dia juga membolehkan menggunakan alat auto detect di mana dia akan detect bacaan pelajar tersebut dan juga sensitivity sebutan ataupun pronunciation perkataan yang ada tu kita boleh laraskan sama ada dia nak sangat sensitif ataupun sederhana ataupun tidak berapa sensitif. Kita boleh adjust lah. Tapi secara default dia akan letak pada sederhana lah. Tapi bagi guru yang nak sebutan pelajar itu lebih baik, kita boleh setkan kepada sensitif. Maksudnya sangat strict. Maksudnya sebutan yang sikit lari pun dia tak terima. Dia akan kata pelajar kita akan sebutan kurang tepat lah. Tapi secara default dia akan letak pada setting sederhana lah. Jadi memudahkan untuk penggunaan lah. Okay, dan yang keempatnya ialah fungsi ini juga dia boleh mengesan kemajuan pelajar dan kelas secara automatik melalui fungsi Education Insight seperti dalam video tadi. Jadi kita boleh lihat progres pelajar kita. Mungkin aktiviti satu yang kita buat tu mungkin pelajar kita bacaan dia tak berapa okey. Nanti lama-lama bila dah banyak kali aktiviti bacaan dibuat, kita boleh lihat progres dia akan meningkat ataupun menurun ataupun mendatar. Jadi bergantung kepada hasil yang ditunjukkan oleh pelajar lah. Okey, dan yang terakhir juga, okey, bagi guru-guru yang terutama guru bahasa, kita boleh memberikan soalan latihan pemahaman ataupun reading comprehension kalau kita nak. Ini fungsi yang terbaru yang ada dalam reading progress ni. Jadi kita akan tengok nanti pada sesi hands on macam mana kita nak bagi tugasan tersebut. Okey, jadi itu saya dah sentuh tadi adalah berkaitan dengan reading progress. Okey, sekarang kita akan lihat pula video berkaitan dengan reading coach. Okey, salah satu lagi fungsi yang berada bersama-sama dengan reading progress ni. Okey, jom sama-sama kita saksikan video ringkas ni. Helping kids learn how to read is one of the most challenging topics that an educator has on their plates. I started using Reading Progress in the fall of last year. And what's nice is not only can we have more students being assessed at the same time, but the students themselves want to read more. They love being able to read out loud. They love knowing that they're on camera. They love being able to watch themselves. They are asking for more opportunities for Reading Progress assignments, taking ownership of their learning. And all of the tools in Reading Progress really let them do that. The Atomos pair and all the natural. These words were the most challenging for you. Select any word to tackle them again. At, mus, fear. Atmosphere. You are making your brain stronger. Nice work. Reading Coach is truly a dream come true for teachers. I can have a class of 30 students all getting feedback and individualized instruction, and now they know how to read a word that they were struggled with. They get almost all of the water they need from their flexible omnivorous diet. One of the things that I love about Insights is that I can just scroll right down and it shows me at a glance the words that students were struggling with. And I'm able to see student by student what their needs are, and I can pull them from small group instruction based on what they need.
When I see the future of reading progress with Reading Coach, I really see how the students are going to respond. They want to do better. They want to improve upon their last attempt when usually they don't have that opportunity. The fact that they can practice reading out loud in a safe space and build their confidence is one of the best things about Reading Progress. Okey, baik. Itu adalah secara ringkas lah berkaitan dengan introduction pada reading coach. Okey, jadi saya percepatkan sebab masa pun makin bergerak pantas. Okey, reading coach ni adalah membolehkan pelajar untuk membuat latihan, menyebut perkataan dan mendapat maklum balas segera tentang sebutan mereka. Maksudnya sini ialah tadi dah buat aktiviti reading progress. Nanti bila dia akhir setelah selesai aktiviti tersebut, secara automatik reading coach akan highlightkan perkataan-perkataan yang pelajar kita mempunyai kesukaran untuk sebut. Jadi dia akan minta pelajar kita membuat latihan kepada perkataan apa, menyebut perkataan tersebut. Itulah dipanggil sebagai reading coach. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan. Okey, jadi tugasan ni sebenarnya reading coach ni adalah sebahagian daripada reading progress di dalam Microsoft Teams, yang mana pelajar sebagai guru kita boleh berikan tugasan membaca dari teks yang disediakan oleh guru sendiri ataupun teks sampel yang dikategorikan mengikut tahap grade. Tapi teks sampel ni hanya untuk English sahaja, di mana bahan tersebut disediakan oleh pihak ReadWorks. Okey, jadi mereka yang sediakan ikut grade, maksudnya daripada K to 12 lah. Grade yang ada bagi apa, yang standard lah daripada kindergarten sampailah grade 12. Kalau grade 12 ni adalah tingkatan 6 lah di Malaysia. Okey, jadi memberi peluang kepada pelajar untuk berlatih menyebut perkataan yang sukar bagi mereka. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan. Okey, tetapan lain yang boleh dibuat. Okey, yang pertama, pelajar boleh gunakan syllable, iaitu dia akan pecahkan kepada suku kata yang berbeza lah. Yang kedua, boleh gunakan kamus bergambar. Okey, dan juga kita boleh lihat berapa banyak percubaan yang dibuat oleh pelajar dan berkongsi laporan bacaan kepada ibu bapa dan gunakan data yang ada dalam reading progress ni untuk kita buat rancang strategi pengajaran dan pembelajaran terbeza. Iaitu fungsi yang kita boleh gunakan lah dalam reading progress dan reading coach ni. Okey, ini contoh untuk aktiviti reading coach seperti dalam video tadi lah. Jadi saya petik balik. Okey, kemudian ini contoh kalau kita klik pada perkataan tu, dia ada 3 option kat bawah ni. Ada speaker, read loud, kemudian ada syllable dan juga ada picture dictionary. Dan yang hijau bawah ni adalah untuk dia sebut dan record perkataan tersebut. Okey, nanti setelah selesai nanti dia akan keluar macam ni lah dia punya analisis dia. Nanti saya akan detailkan tentang analisis ni sekejap lagi. Okey, ni contoh analisis daripada reading progress yang mula-mula saya terang tadi. Okey, kalau tengok kat sini, ini secara detail ni ada banyak benda yang kita kena faham kat sini. Okey, yang pertama ialah bilangan perkataan per minit yang disebut. Okey, peratusan ketepatan sebutan pelajar. Kemudian ada berapa kali dia mencuba dan bilangan perkataan teks yang dibaca tu. Yang tu analisis yang kita boleh lihat nanti. Kemudian ada juga didetailkan tentang analisis ketepatan bacaan, ada daripada 5 faktor ataupun 5 jenis lah. Yang pertama, mispronunciation, iaitu sebutan yang salah, sebutan yang tidak tepat. Okay, yang kedua, omission, iaitu perkataan yang pelajar tak sebut dalam teks tersebut. Okey, yang ketiga, self correction, di mana pelajar membuat pembetulan semasa bacaan tersebut. Okey, yang keempat, insertion, penambahan perkataan yang tidak ada dalam teks. Yang kelima adalah repetition, yang mana pelajar ulang sebutan perkataan. Dan 5 perkara ini akan didetect ataupun dikesan secara automatik melalui sistem reading progress ni. Tapi kadang-kadang sebab kadang-kadang mungkin berlaku jugalah, mungkin ada 1-2 perkataan yang mungkin dia miss dan guru-guru boleh buat perubahan tetapan kat situ. Mungkin dia sebut betul tapi sistem baca sebutan tu sebagai salah. Tapi still lagi boleh buat pembetulan secara manual. Jadi jangan risaulah sebab sistem ni adalah buatan manusia kan. Jadi kita hanya gunakan sistem ni dan boleh analisis 5 jenis kesilapan inilah. Okey, dan perkataan yang terlibat tu dengan ketidaktepatan tadi dia akan ditandakanlah mengikut kod-kod 5 kod yang berbeza tu mengikut kepada bacaan pelajar tersebut lah. Okey, dan guru juga boleh laraskan kadar sensitivity walaupun pelajar dah baca pun. Mungkin mula-mula tadi kita set pada high sensitivity. Tapi tengok banyak sangat error, kita boleh laraskan kepada sederhana walaupun pelajar dah hantar tugasan. Jadi itu kelebihan yang ada lah. Jadi cikgu boleh tengok bergantung pada kesesuaian lah kadar sensitivity ini. Okey, itu analisis untuk reading progress. Okey, sekarang ni kita tengok analisis daripada reading coach yang mana dia akan memaparkan bilangan percubaan perkataan yang dia dah buat. Sebagai contoh, atmosphere ni dia sekali dah betul.
Okay, kalau macam glacier ni dia cuba sampai 2 kali. Physical ni dia cuba sampai 3 kali. Okay, jadi kita boleh lihat berapa kali percubaan. Kemudian tools yang dia gunakan untuk bantu dia semasa latihan. Sama ada dia tengok picture dictionary ke, ataupun dia baca gunakan read aloud ke, ataupun syllable ke. Jadi kita boleh lihatlah dalam analisis daripada reading coach ini. Okey, ini analisis keseluruhan activity reading progress dalam menu insight. Jadi kita melihatlah progress dia. Tapi hari ini mungkin kita tak nampak lagi analisis ini sebab kita hanya baru buat 1 ataupun 2 aktiviti. Tapi bila dah banyak aktiviti, dia akan paparkan graf yang macam ni lah lebih kurangnya. Jadi nanti kalau cikgu-cikgu dah buat dengan pelajar, ada buat dengan anak-anak murid, boleh nampak lah kalau ada 10 aktiviti, boleh nampak progress bagi setiap pelajar dan progress secara keseluruhan. Okey, yang ni average accuracy rate bagi setiap tugasan bacaan yang kita bagi pada pelajar dan juga dia boleh membuat analisis terperinci bagi setiap murid atau setiap pelajar kita. Mengikut nama-nama yang kita masukkanlah dalam tim kita tu. Okey, jadi itu yang saya nak kongsikan fungsi-fungsi yang ada dalam reading progress dan reading coach ni. Jadi, apa yang saya nak highlight kepada hari ini daripada cara bacaan kita yang sebelum ni menggunakan kaedah tradisional yang masih lagi boleh diamalkan, tidak salah untuk kita menambah baik, menambah nilai aktiviti bacaan terbimbing itu dengan menggunakan teknologi yang terkini seperti reading progress dan reading coach. Jadi kita boleh teruskan aktiviti bacaan secara tradisional, dalam masa yang sama kita boleh tambah pula aktiviti bacaan terbimbing secara digital. Okey, baik. Jadi setakat ni ada soalan tak Cikgu Suzana? Saya tak sempat tengok di ruangan chat. Setakat ni belum ada. Okey, kalau So belum bila ada, hands on nanti mungkin ada lah kot okey, baik. Okey, kalau belum masalah. ada, saya akan teruskanlah kepada objektif yang kedua, iaitu kita akan cuba buat sesi hands-on lah untuk aktiviti bacaan terbimbing dalam fungsi reading progress dan reading coach dalam aplikasi Microsoft Teams ni. Okey, tapi sebelum kita mulakan sesi hands-on, okey, bagi guru-guru yang menyertai, yang ada ID D5 dan memang dah boleh login pun aplikasi Microsoft Teams, okey, saya nak jemput guru-guru ini untuk join team yang saya dah sediakan untuk reading progress ni supaya tuan-tuan dan puan boleh experience sendiri aktiviti yang ada dalam tu. Jadi tapi kalau guru-guru yang lain, misalnya ada guru-guru yang daripada sekolah swasta ataupun daripada luar negara, boleh tengok dahululah sesi pada petang ni. Nanti kita akan lihat apa fungsi-fungsi yang menarik yang boleh digunakan lah. Jadi dan jemput guru-guru yang ada tu boleh sama-sama join lah. Saya akan bagi masa lebih kurang 1 minit bagi guru-guru yang berminat yang ada ID D5 untuk join. Sementara kita akan mulakan sebentar lagi. Kalau ada boleh join lah menggunakan kelas kod tu. Okey, jadi macam mana nak join? Tahu tak macam mana nak join? Yang ni nanti mungkin ada guru-guru yang tanya pula kan. Okey, jadi sekejap saya share screen balik untuk nak tunjukkan cara untuk join kita punya team tu. Okey, Cikgu Ridwan, join code tu saya dah type dekat chat. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, sekejap. Okey, boleh nampak kot screen? Boleh. Okey, baik. Okey, sekejap. Saya pun ada standby di tepi ni sebab nak tengok juga kan apa yang berlaku dalam online ni. Okey, baik. Jadi ini adalah team yang memang kita kena sediakan lah dengan pelajar kita. Bila kita nak buat aktiviti ini, memang kita kena buat team ni dulu. Tapi untuk petang ni, saya nak suruh tuan-tuan dan puan join ni bukan sebagai guru, sebagai macam pelajar lah. Nak tengok macam mana fungsi tu, view bagi seorang pelajar. Okey, cara untuk join team tu adalah, okey, tuan-tuan dan puan-puan buka aplikasi Microsoft Teams dan login aplikasi ni. Kemudian klik pada bahagian menu bahagian kiri ni ada team. Okey, ada logo team ni. Okey, siap saya nak buka satu. Mouse highlighter saya ada lagi tak? Sekejap. Okey, supaya tuan-tuan dan puan nampak saya punya mouse tu pergi ke mana kan. Okey. Okey, jadi yang ni klik pada team ni dulu. Kemudian pergi ke bahagian paling kanan, dia ada button join or create team ni. Okey, di sini tuan-tuan dan puan masukkan kod yang diberikan di ruangan chat. Jadi bila masuk nanti tuan-tuan dan puan klik pada join team. Di situ nanti tuan-tuan boleh join lah. Okey, dengan syarat mesti pakai ID D5. Kalau tuan-tuan pakai ID lain memang tak boleh guna cara ni lah. Memang tidak boleh digunakan. Adakah guru-guru yang gunakan ID selain pada ID D5? Okey, kalau ada, misalnya tuan-tuan dan puan dah login tapi bukan ID D5, tuan-tuan dan puan boleh try letak dekat ruangan chat. Nanti saya akan add tengok. Kalau sempat lah 2-3 orang yang boleh nak add tu boleh
Bolehlah. Yang sama-sama nak sertai pada petang ni kalau sempat. Okey, boleh letak ID Boleh di letak ruangan ID. chat. Nanti saya Yeah. cuba add. Nanti tuan-tuan akan jadi guest dalam saya punya team ni lah untuk join. Kalau ada lah. Jadi saya akan tengok nanti kalau ada. Okey. Jadi untuk aktiviti reading progress ni, sebenarnya dia bermula dengan cikgu kau Ini Salih. MOE punya ni. Yang ni ID dia 5 cikgu. Cikgu boleh join pakai itu je. Okey, tak apa. Saya boleh add juga sebenarnya. Okey, sekejap. Guna Okey. ID yang tak ada negeri. Betul kan? ID yang bukan ID yang bukan ada negeri. yang tak ada negeri. Yang ni memang saya gunakan yang tidak ada negeri. Kita gunakan yang ID 1.0 punya. ID yang lama. Yang lama, betul-betul. Kita apa yang mana bagi ID saya akan add lah kat sini. Okey. Rasanya dah tak boleh ni. Mungkin cikgu tu dah join. Sekejap saya cuba copy tengok. Okey, ada. Okey, saya add. Yang mana bagi ID saya akan add lah. 2-3 orang yang sempat lah. Sebab saya tak tunggu lama ni sebab kita ada lagi banyak benda yang penting nak tunjuk lagi. Okey, baik. Jadi seterusnya, cikgu-cikgu perlu buat dahulu assignment kepada pelajar lah. Okey, ni contoh satu assignment. Okey, sekejap. Dia berpusing-pusing sekejap. Okey, tak apa. Untuk kita mulakan nak bagi tugasan membaca, aktiviti pembacaan tu, kita kena create satu assignment. Dengan cara kita klik pada create ni. Okey, dan kita akan pilih new assignment yang atas sekali. Okey, new assignment. Okey, baik. Jadi saya akan kita masukkan dahulu di sini title. Okey, sebagai contoh tadi dah ada aktiviti bacaan 1. Sekarang ni kita gunakan activity 2 lah pula kan. Okey, kita nak tambah aktiviti. Okey, activity 2. Okey, dan di bahagian instruction ni kita bagi arahan lah kepada pelajar. Sebagai contohnya, please. Okey, saya ulang sekali. Okey, please read the following text. Okey, contoh. Okey, and then arahan terpulang lah cikgu nak gunakan tools tu yang ada atas ni boleh. Jadi saya nak tunjukkan secara ringkas saja. Okey, kemudian yang part yang paling penting untuk kita attach aktiviti bacaan tu adalah kita kena klik pada attach ni dan kita kena pilih reading progress. Yang ni yang penting. Kalau cikgu-cikgu tak pilih bahagian ni, memang tak adalah aktiviti reading progress ni. Okey, jadi saya akan klik pada reading progress ni. Okey, dan dia akan keluar satu Windows lain macam ni lah. Okey, ni dia punya introduction Windows dia lah. Practice, make progress. Okey. Dan kita ada 2 pilihan di sini lah. Yang pertama, kita boleh import Word ataupun PDF teks yang kita dah ada. Okey, misalnya subjek selain daripada English, memang kita kena upload sendiri. Contohnya BM ke, ataupun bahasa Arab ke, bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke. Teks tu memang tak ada dalam ni. Kita kena upload sendirilah. Dan cikgu-cikgu kena sediakan teks tersebut. Sama ada dalam format Word ataupun PDF. Okay, saya cadangkan Word lah lebih mudah kan sebab kita copy daripada somewhere, masukkan dalam Word and then kita save sebagai dokumen tersebut. Okay, salah satu cara lagi ialah browse sample library. Okay, untuk round pertama ni saya akan tunjuk untuk browse sample library sebab kita nak tengok library ni ada apa dalam ni. Okay, dalam ni dia ada banyak teks yang disediakan tapi macam saya sebut tadi hanya untuk bahasa Inggeris sahajalah untuk dalam library ni. Okay, kita nak bagi mudah, kita ambil level yang paling mudah lah K. Kindergarten punya level. Okay, kita pilihlah teks mana yang kita nak. Okay, sebagai contohnya saya ambil teks ni. Cloudy and sunny ni. Okay, sebelum kita nak next, nak pilih, kita boleh preview dulu. Okay, ni teks dia. Okay, kalau kita rasa okay, kita terus pada select. Okay, dan dia akan masuk di sini. Okay, dia akan masuk di bahagian ini. Okay, baik. Di sini ada beberapa setting yang kita perlu buat di bahagian kanan ni. Okay, yang pertama adalah number of attempt. Biasanya kita letak unlimited lah untuk bagi peluang pada pelajar ulang banyak kali aktiviti tersebut. Sama juga dengan limit masa, kita biarkan no limit. Okay, dan kita juga kat sini pronunciation sensitivity biarkan default sahaja. Okey, dan reading coach kita on kan, memang automatic. Okey, dan di sini ada add comprehension kan. Untuk round pertama ni saya tak tunjuk dulu. Sebab kita nak tengok dahulu reading progress ni. So kita tak add lagi comprehension. Okey, dan record video ni memang kita on kan lah. Okey, setelah kita dah setting bahagian kanan ni. Okey, boleh setakat ni Saya harap boleh ikut setakat ni. Ada seorang lagi yang bagi ID tu Cikgu Ridwan. Oh iya ke? Sekejap lagi saya. Sempat ke tak?
Lepas ni lah. Lepas ni saya akan add. Okay. Saya copy dulu. Okay. Okay. Setelah itu saya akan klik pada next. Okey, baik. Di sini kan dia akan masuk aktiviti cloudy and sunny ni. Okey, baik. Setting di bahagian kanan ni ialah tetapan lain lah. Macam contohnya bila expired date dia kita boleh letak. Contoh saya letak 30 September pukul berapa. And then pelajar. Okey, dan dekat point ni saya akan letak 100. Tujuannya nanti kita nak tengok progress tu melalui peratus yang dipaparkan. Supaya mudah kita nak buat perbandingan lah dengan aktiviti 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebab peratus tu dikira sebagai ketepatan bacaan tu. Accuracy rate pada bacaan pelajar. So kita letak 100 kat situ. Okay, dan jangan lupa klik pada assign untuk berikan tugasan ini kepada pelajar. So nanti pelajar akan dapatlah aktiviti ni, dia akan dapat notification. Okay, sekarang ni saya nak jemput Cikgu Suzana. Boleh tak share screen nak tengok? Sebab Cikgu Suzana salah seorang daripada student dalam team ni. Boleh tak Cikgu Suzana share screen? Paparan bagi pelajar yang dapat tugasan. Nak tengok macam mana progress dia, dia punya reading progress tu dijalankan. Okay, Silakan sekejap. Cikgu Sana. Saya share ya. Okey, silakan. Okey, boleh dah tu? Okey, ada. Okey, ada. Okey, baik. So, ke Cikgu Sana mana? akan Ke pergi aktiviti? ke reading, dia punya logo dia bawah sikit rasanya sebab Okey. Cikgu Sana dah banyak team. Terus pergi kelas ya. Perlu terus pergi ke kelas team tu dulu. Okey, di bawah sekali rasanya. Okey, reading progress testing tu. Okey, nanti akan nampaklah aktiviti 1 dah ada di atas tu. Kita nak try aktiviti 2. Okey, ada cikgu yang tak dapat buka aktiviti 1 tu, memang tak dapat buka sebab saya buat aktiviti tu dah expired dah. So cikgu terus aktiviti 2 cikgu. Okey, buka ya. Terus daripada aktiviti 2. Okey, ni view student macam ni dia punya paparan dia. Okey, baik. Di sini macam mana student tu nak mulakan aktiviti, dia kena klik pada tajuk buku cerita tu. Cloudy and Sunny. Cloudy and Sunny. Ya, betul. Okey, yang ni biasalah kena allow dahulu. Okey, yang ni kena setting tu Cikgu Susana. Pergi dekat 3 titik tu, dekat atas tu. Yang ni first time lah kena buat macam ni. Okay. Betul. 3 titik tu. And then pergi setting, apps permission. Mana? Atas sikit, app permission. Oh ni, tak nampak. Okey. Dekat assignment tu. Okey, tutup media tu and buka balik tengok. Boleh tak? Ni kadang-kadang aktiviti macam ni dia kena check juga, kadang-kadang ada masalah macam ni lah. Okey, kalau cuba tengok boleh tak? Back balik. Okey, sekejap. Okey, back balik. Okey, and then close balik and try buka balik. Boleh tak? Close dulu. Close ni. Okey, reading progressnya. Okey, close and then try buka balik. Okey, buka ni balik. Okey, saya tahu kenapa tak boleh. Sebab Cikgu Suzana tengah on kamera dengan mic dekat Zoom. Okey. Dekat Zoom. So, saya off kamera ke dekat Zoom? Okey, tak apa. Okey, sebagai backup saya akan cuba Saya akan cuba join dekat iPad saja ni lah. Jadi saya terpaksa jadi student balik lah. Okey. Okey, sekejap bagi saya share screen dulu. Okey. Saya stop. Okey, harap-harap nampak lah. Okey, boleh nampak Okey, saya buka balik pada team. Okey, bila saya buka team, ini paparan team pelajar lah. Saya gunakan ID pelajar. Okey, baik. Pelajar akan klik pada view assignment tersebut. Okey, macam ni. Okey, dan dia akan dapat paparan macam ni lah. Okey, untuk dia mulakan aktiviti, dia kena klik pada Cloudy and Sunny ni. Okey, dan kena allow lah. Yang ni kali pertama memang kena allow. Okey, baik. Jadi, dia akan, kamera saya akan on kat sini. Sekejap. Boleh tak? Sebab dia kalau dia tak detect, memang dia tak boleh lah. Sebab sekarang ni kan, masalahnya Zoom tengah pakai. Ni kamera tu yang jadi tak boleh tu. Okay, sekejap saya cuba sekali lagi. Saya pun cuba open saya punya lagi satu laptop. Okay, sekejap.
Okey, saya try tengok boleh tak? Cubaan suara. Okey, tak dengar. Cubaan suara. Okey, tak boleh kat sini tak boleh juga. Okey. Cuba tengok kalau ni boleh kan? Cikgu Suna boleh? Saya stop dulu share screen sekejap. Okey, ada siapa-siapa yang boleh ke? Kalau tak boleh, saya akan tunjukkan satu cara lagi lah, iaitu saya kena log in dan log out dekat saya punya ni. Okey, bagi guru-guru yang berada dalam ni, sebenarnya saya tengok kat sini ramai dah join. Okey, ada lebih kurang 7 orang, boleh try aktiviti 2 tu. Aktiviti 2 tu boleh try, tuan-tuan dan puan boleh tengok sendiri progres dia macam mana. Dia akan bermula dengan aktiviti kita apa? Kita akan keluar satu paparan video, kita kena allow dahulu video tu. Dia akan record video kita. Baca teks yang akan dipaparkan dalam kiraan 3, 2, 1, terus baca. Jangan sebut perkataan lain lah. Bila sebut perkataan lain, dia akan di-tag perkataan tersebut sebagai perkataan yang tidak ada dalam teks. Memang khusus untuk aktiviti bacaan sahajalah. Jadi pada permulaan, pelajar kita mungkin akan tak biasa dengan cara tu. Dia akan, ada mula ke? Dia akan keluarlah perkataan-perkataan tu dalam rakaman tersebut. Macam itulah. Jadi boleh cuba dahulu. Okay, setakat ni, okay. Sementara tunggu Cikgu Suna setting, saya akan tunjukkan hasil dia setelah pelajar jawab lah. Okay, ni aktiviti 2 ni adalah yang hari ni. Okay, saya nak tunjuk contoh yang pertama yang sebenarnya saya dah dry run dengan Cikgu Suzana semalam. Okay, baik. Setelah pelajar kita dia record video tersebut, okay, kita akan dapat lihat analisis yang terperinci macam ni. Okey, yang saya masukkan accuracy rate ni 71% ni kita boleh pindahkan kepada point. Tapi disebabkan assignment saya yang semalam ni saya tak letak point. So dia tak boleh nak masukkan point lah, tapi kita boleh edit sebenarnya kat sini. Okey, contoh saya letak point . Saya update sekejap. Okey, jadi saya tengok pada assignment 1 ni Cikgu Sudan dah hantar. So kita boleh pindahkan accuracy rate 71 ini ke bahagian point. Di sini. So tujuan dia adalah kita boleh track nanti dengan mudah dekat grades lah. Sebab pelajar kita bila kita buat banyak aktiviti, dia akan paparkan grade dengan setiap aktiviti tersebut. So kita boleh gunakan juga sebagai salah satu untuk track record lah. Okay, so saya klik return pada pelajar. Okay, dan pelajar akan dapat report ni. Okay, dan dalam seperti mana yang saya terangkan dalam slide tadi, kita boleh lihat lah pelajar ni sebut perkataan bright ni. Okay, dia mispronunciation. Okay, so kita boleh What gives us its... Kita boleh terus, contohnya saya klik pada perkataan bright ni, kita boleh terus jump to words. Tujuan dia jump to words tu ialah kita nak tengok bacaan dia betul ataupun tidak. So, sebagai contohnya saya share tak audio tadi. Kalau saya share, okay, dah share audio. Okay, contohnya saya klik pada jump to words, dia akan terus kepada part yang Cikgu Suna sebut perkataan tersebut. Right. What right, gives okay. Anda kata perkataan tu kita rasa macam sebutan dia betul. Kita boleh ubah setting tersebut. Yang automatic detect tadi tu kita boleh ubah kepada correct. So dia punya accuracy rate dia akan meningkat lah. Okay, sama juga macam what ni. Kita boleh dengar dia punya bacaan dia. What is big and bright? What gives earth its life? Okay, jadi kalau kita rasa betul dia punya sebutan tu sebenarnya. So kita boleh correctkan lah. Tak masalah. Sebab macam saya cakap tadi, sistem ni masih lagi dibangunkan. So ada perkataan tertentu yang sebutan dia memang betul tapi dia detect salah sebab bahasa Inggeris yang digunakan di sini adalah standard British, bukan bahasa Inggeris Malaysia. So sebutan ni mesti accurate ikut British punya accent lah. Kalau Cikgu Emily mengajar English, dia lebih tahu lah ni kan tentang benda ni kan. Jadi kita boleh ubah, kalau kita rasa pelajar kita sebut betul, kita boleh ubah sesuai kat sini dan dia akan meningkatkan accuracy rate dia kat situ. Okey, contoh give ni. Kita tengok, okey. Dia kata omission kat situ dan sebagainya lah. Jadi analisis kat sini terperinci. Okey, dan selain pada accuracy, tadi saya tak terang dalam slide, dia ada expression dekat bahagian tab yang kedua ni. Okay, expression ni ialah dia nak tengok macam bacaan tu kat mana bacaan tu dia macam slow down sikit ataupun kita nak berhenti. What is big and bright? Dia akan tandakan setiap satu dia extended pause dia kat situ.
Maksudnya terlalu lama berhentilah. Dan ni lagi. Cuma untuk bahagian expression ni, tools ni masih lagi dalam proses pembangunan lah. Dia belum lagi fully utilized lagi lah. Jadi sekarang ni fokus dia hanya lebih kepada accuracy dalam sebutan perkataan tersebut. Okey, sebagai contohnya dah selesai, accuracy rate dia dah jadi 79, jadi saya naikkan 79. Okey, boleh? Okey, boleh Ya. Cikgu sudah nak? Okey. Okey, kita tunjuk sekejap. Paparan pelajar. Yang ni Pelajar boleh phone guna handphone. Dia boleh guna handphone. Ada sebab ada cikgu tanya reading progress ni berfungsi tak bila pelajar pakai handphone? Ya, berfungsi sebenarnya. Okey, kita tengok macam mana dia punya paparan dia. Okey. Okay, reading progress. Okey, yang bawah tu general. Klik general dulu. Reading progress test tu bawah sekali. And then klik general. Okey. Okey, activity 2. Atas. Atas. Atas ke Dia bawah? atas sebab dia terbaru kat atas je. Yang terbaru di atas. Macam tu. Okey. Okay, view assignment. Okay ni. And then klik pada view assignment sekali lagi. Okay, klik pada cloudy and sunny tu. Okay. Okay, dah sedia tekan let's go. Lepas tekan let's go, dia 3, 2, 1. Memang terus kena baca ikut teks dia. Okay, saya cuba. Okay, boleh cuba. This morning, it was cloudy. Maria and her friend went outside. They played tag. Then the sun came out. The sun felt warm. The air got warmer and warmer. Maria felt very warm. She needed to take a break. She sat down under a tree. It was cooler in the shade. Maria smiled. She waved to her friends. Cool off with me in the shade, said Maria. Okay, setelah selesai klik I'm done tadi. Okay, sebenarnya cikgu-cikgu ataupun pelajar dia boleh play dulu video tu nak tengok puas hati ke tak puas hati. Okay, kalau tak puas hati boleh try again. Okay, sebagai contoh lah dah puas hati lah contohnya. Cikgu Suzana boleh klik use this recording. So, dia akan attachkan recording tersebut ke dalam assignment. Okay, itu dia punya proses dia macam tu lah. Dia akan attach ke sana. Okay, tapi sebelum dia boleh hantar assignment, secara automatik Microsoft Teams akan detect perkataan-perkataan yang sukar bagi pelajar tersebut. Okey, sekejap kita tengok dia punya proses dia macam mana. Okey, dia akan keluar reading coach macam tu. Kita akan keluar aktiviti untuk reading coach berdasarkan perkataan yang dirasa susah untuk cikgu Suzana sebut tadi. Disebabkan mungkin sebutan yang kurang clear lah. Kadang-kadang faktor dia adalah faktor bising di belakang sebagainya. Okey, cuba klik satu tengok friend tu. Friends, lidah keras ni Cikgu Duran. When you're ready, press the microphone and read the word out loud. Dia ada macam ada arahan kan, tapi saya rasa saya tak share audio dia ni. Dengar arahan tu. Oh, dengar ya? Okey. Dengar, okey. Okey, so mikrofon. Nak dengar dulu kan? Okey, kita boleh dengar dulu teks tu. Okey, sebenarnya kalau ikutkan ada dua lagi fungsi kat situ. Tapi dua fungsi tu dia tak boleh tekankan kat situ. Kat tengah ni boleh? Boleh, it's too short. It's too short. Dia too short. Okey, tak boleh. Okey, kalau yang bergambar tu, yang belah kanan. Picture dictionary isn't available for these words. Okay. So untuk dia gunakan praktis reading coach ni, dia kena klik logo mikrofon tu dan sebut perkataan tu semula. Okay, Cikgu Sunan try. Friends. You're getting there. Okay. Let's read it again. Dia akan dia ada 3 kod warna. Merah tu maksud sebutan dia salah. Kuning tu maksudnya hampir betul. Hijau tu maksudnya memang betul-betul perfect lah. Okay. So, kalau nak try, kalau nak one more try, tekan hijau lagi sekali and then try record lagi sekali. Friends. You're making your brain stronger. Nice work. So kat situ ialah pelajar kita boleh try banyak kali lah sampailah sebutan dia dapat hijau. Kalau 5 kali try, 5 kali lah record tu akan dipaparkan di analisis guru seperti yang saya tunjuk dalam slide tadi. Okay, boleh next. Okay, ni next word lah ni kan? Maria. Okay. Maria.
Okey. Oh, boleh terus next ya? Okey, boleh je next tu. Oh, okay. Next sajalah. Ke saya nak semua. Okey, tak apa, next je. Nak cepat sikit. Okey, nak cepat sikit yang nak tunjuk. Okey, jadi maksudnya reading course ni membenarkan pelajar kita buat latihan. Okey, klik pada home tu. Home sebelah. Okay, Atas. Klik home Okay. tu. Okey, I'm done. Klik I'm done. Okay, sepatutnya kalau pelajar kita akan praktis lah. Okey, di sini jangan lupa tekan hand in ke atas tu. Kalau tak, cikgu atas akan sekali. dapat analisis. Atas sekali kan? Okey, baik. Okey, jadi saya akan share screen balik. Nak tengok dia punya hasil dia. Okay, alright. Okey, kita tengok hasil dia. Okey, dalam tim guru boleh tengoklah progress dia tu. Okey, ni yang semalamnya kita kembali pada tim tadi. Tim progress ni. Okey, di bahagian assignment 2 ni saya akan tengoklah berapa orang pelajar yang dah hand in aktiviti tersebut lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, ni dah ramai dah turn in. Dah ada 2 orang dah turn in. Okey, Cikgu Sena, Aci tak saya tengok yang cikgu lain punya. Boleh? Semalam dah tengok saya punya kan? Okey, kita tengok cikgu lain punya. Okey, sorry cikgu, Okay. Cikgu Ang Chun Ai. Saya tengok yang cikgu punya. Okey, baik. Kalau tengok kat sini, kenapa kat sini tak keluar video? Sebab walaupun kita dah setting kepada pelajar tersebut untuk on video, dia sebenarnya boleh memilih lagi untuk offkan video dia dan hanya record suara sahaja. Tu setting yang maksudnya kita, walaupun kita set on video tapi dia boleh off video. So kat sini tak keluarlah video dia. Tapi kalau macam kes Cikgu Sunan tadi, dia on je video dia. Jadi guru bahasa kadang-kadang dia nak tengok sebutan mulut pelajar tu. So kalau sebaik-baiknya kalau kita nak emphasize seperti yang tu, kita boleh minta pelajar kita onkan dia punya video. Tapi kalau kita just nak listen, nak dengar saja, tak ada masalah lah. Okey, sebagai contohnya, wow, tahniah cikgu ni 97% accuracy rate dia. Okey, so kalau nak dengar balik test dia, kita boleh dengar bacaan dia. Okey, This morning, wow, it was cloudy. Maria and her friends went outside. Terbaik lah cikgu. Memang Cikgu Ang ni memang teacher English ke? Sebab sebutan memang wow sangat lah cikgu. Okey, kat sini accuracy rate 97. Okey, dan 82 correct words per minute dan 5 practice word yang dicadangkan lah. Jadi kadang-kadang practice word tu sebenarnya kalau dah perfect, dia akan bagi juga secara random. Walaupun kita punya sebutan accuracy rate tu tinggi. Okey, kalau macam kat sini dia akan highlightkan 2 lah. Warmer ni, okey, boleh kita dengar, tengok. Warmer and warmer. Okay. Maria felt... jadi mungkin dia detect ni sebagai ni. Kalau anda kata kita dengar tadi macam okey, kita boleh ubah kat sini balik. Klik pada sini dan kita klik pada correct. So accuracy rate dia akan meningkat lah. Okey, sama juga macam smile ni. Kita boleh tengok perkataan ni. Smiled. Okay. She waved. Sebutan dia tak apa okey. So kita kekalkan. Andai kata kita rasa okey, kita boleh tukar pada correct. Macam itulah. So dapatlah accuracy rate dia 99%. Jadi saya pindahkan accuracy rate ni pergi kat point ni. Okay, and then saya letak kat sini komen. Okay, kita boleh komen lah pelajar kita. Okay, excellent contohnya. Ataupun kita nak bagi detail feedback kepada pelajar kita dan kita klik pada return. So pelajar kita akan dapat balik respon tersebut lah yang kita bagi ni. Dan dia akan dapat juga laporan ini untuk dilihat di pihak pelajar pula. Macam tu. Okey, boleh setakat ni sebab saya nak teruskan pada aktiviti yang kedua. Okey, contohlah saya nak masukkan assignment yang mana teks dia bukan daripada library, dia daripada kita punya sendiri. Okey, proses dia sama, new assignment. Okey, jadi saya letak kat sini aktiviti 3. Okey, aktiviti 3 ni aktiviti 3 ni saya akan cuba masukkan teks bahasa Melayu. Okey, dan daripada desktop saya lah. Okay, and then kita attachkan di sini reading progress. And then klik pada import words or PDF. Upload. Okay, kita uploadkan bahan kita tu. Kita cari kat mana bahan kita. Okay, sebagai contohnya dah ada kat sini. Teks BM, kisah anjing dan bayang-bayang. Okay, ni dia akan detect secara automatik 120 perkataan dan bahasa Melayu. Dia akan detect secara automatik ya. Okay, anda kata tak betul, kita boleh ubah. Contohnya detect bahasa Indonesia misalnya, kita boleh ubah kat sini, kita boleh edit lah. Okay, and then genre ni tak ada masalah kalau cikgu tak letak pun. Sebenarnya ini adalah fiction. Okay, and then dia punya pronunciation biar default. Okay, contoh kali ni saya nak letak comprehension. Okay, comprehension tu maksudnya soalan berdasarkan teks ni. Kita boleh buat terus quiz kat sini. Okay, tapi untuk jadikan dia auto grade, kita jadikan quiz dalam bentuk
objektif lah. Kalau kita buat dalam subjektif, kita kena semak. Okay, jadi kita gunakan objektif. Okay, sebagai contohnya, saya ambil choice. Okey. Okey, contoh saya ambil lah, dari manakah anjing berjalan pulang. Okey, contoh. Okey, A daripada sekolah, contoh. Oh, sorry, tak masuk. Ni sekolah. Okey, yang kedua ni adalah pasar. Okey, kita boleh tambahlah banyak mana, tapi saya nak tunjuk contoh satu je lah. Okey, jawapan dia pasar dan point dia adalah 5. Okey, contoh. Okey, satu soalan. Okey, satu lagi soalan contoh saya bagi. Choice juga. Okey, sebagai contohnya, okey, mengapakah anjing terjun ke sungai? Okey, contoh. Okey, option 1 untuk merebut tulang. Tak masuk teks dia. Okey, contoh merebut tulang daripada bayangnya. Okey, yang kedua untuk bermandi manda. Okey, contohlah kita bagi soalan mudah macam ni kan. Okey, jadi contohnya yang ni 5 juga. Okey, ni required. Yang ni pun saya tick pada required. Dia macam kita buat quiz, online quiz lah sebenarnya. Okey, tapi kita attachkan ke dalam teks ni. Maksudnya setelah pelajar baca, dia boleh jawab teks inilah. Teks ke reading comprehension ni. Okey, setelah selesai, pastikan betul pilihan jawapan dia and then kita klik pada next. Okey, dah masuk dah kat sini. Seperti biasa, point kat sini. Okey, tadi saya letakkan point berdasarkan pembacaan kan. Tapi anda kata point kat sini cikgu nak based on soalan quiz tadi, kita letak point penuh bagi soalan quiz tadi, iaitu 10. Sebab satu soalan 5 point saya letak tadi. Tapi kalau cikgu nak gunakan reading progress punya accuracy sebagai point, cikgu letak 100 lah. Okey, and then kat sini, okey, contoh saya dah letak 30 juga, bagi panjang sikit. Okay, and then setelah selesai, saya klik pada assign. Okay, cikgu-cikgu boleh try tengok. Okay, Cikgu Suzana boleh nak try sekali lagi? Boleh share screen untuk aktiviti 3? Boleh Cikgu Suzana? Sempat tak? Sebab sekarang dapat suku. Saya okey je. Okay, tak apa Cikgu Suzana just nak tengok yang apa soalan comprehension tu. Betul. Tengok comprehension. Jadi bahagian yang record tu, record sikit and then skip je lah. Okey. Okey. Okey, Microsoft Team balik. Okey, yang tadi ni. Okey, back balik, ambil aktiviti 3 yang atas. Sekejap. Serasa macam tak masuk lagi. Push, aktiviti 1, aktiviti 3. Okay, bagi guru-guru di luar sana, kalau nak cuba untuk bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil, boleh sebenarnya. Sebab saya masa program yang lepas saya bersama dengan Cikgu Tan Lee ni, kami dah try untuk bahasa Cina dengan bahasa Tamil. Okay. Memang boleh. Boleh mula? Okey, boleh mula. Kisah anjing dan bayang-bayangnya. Pada suatu hari, ada seekor anjing yang mendapatkan sisa tulang dari pasar. Anjing tersebut berlari-lari pulang ke rumahnya secepat mungkin dengan senang hati. Okey, saya pendekkan. Okey, tak apa, teruskan. Sebab kita tukar masa ni. Okey, attach. Okay, dia akan ambil masa lah kat sini. Okay, jadi dia akan upload tersebut. Okay, macam tadi proses dia akan sama. Dia akan detect terus 5 perkataan yang untuk pelajar kita buat latihan dalam reading coach. Okay, yang ni kita boleh keluar skip ni kalau question ni, comprehension. Okay, dia akan keluar comprehension dulu. Sorry, untuk yang ni dia akan keluar comprehension dulu. Okay. Dia dalam bentuk macam apa? Macam form lah, Microsoft Form. Okay, dari manakah anjing berjalan pulang? Dari pasar. Okay. Nak mandi, katalah bagi contoh salah kan. Okay. Back to reading coach. Okay. Nak teruskan reading coach pun boleh. Nak tengok result dulu pun boleh. Tengok result dulu lah. Tengok result.
Okey, 5/10. Satu Okey, nanti betul. result ni akan masuk terus ke dalam kita punya assignment. Okey, Okey, baik. boleh teruskan pada reading coach tu kalau nak teruskan aktiviti bacaan, dia akan highlightkan 5 yang Practice rasa ni makes lah. progress. Okey. Select any word to Kalau nak keep growing skip? your skills. Okey, kalau nak skip sebenarnya back je. Back aja. Back yang atas tu. Okey. Okey, yang atas ni. Okey, tadi Lepas dah tu? test kan and then tekan hand Hand in. in. Okey. Mesti tekan hand in tu. Kalau tidak, memang pelajar kita tak hantar tugasan. Okey, baik. Kita tengok hasil dia. Selesai. Okey. Okey. Ni kita kena cepatkan sikit lah proses ni sebab masa dah suntuk ni. Okey, betul. Okey. Okey, aktiviti 3 ni saya akan tengok kat sini lah. Okey, pelajar yang dah return, tengok kat sini. Okey, cikgu dah turn in dah. Sorry, dah turn in. Okey, ni dia akan lihat, dia akan paparkan kat sini lah. Okey, yang merah-merah ni maksudnya dia tak baca lah. Dia skip. Pasal tu dia keluar macam ni. So bila kita pelajar skip, dia akan keluar bacaan dia akan keluar macam ni lah. Okey, dan bagi soalan yang ada comprehension, dia akan keluar bahagian comprehension dekat sini. Dia akan tunjukkan jawapan yang pelajar kita jawab lah. Pelajar kita jawab, satu betul, satu salah. So point dia adalah 5. So kita boleh terus pindahkan kat sini 5. Okey, dan kita juga boleh bagikan feedback pada dia. Okey, contohlah, sila ulang aktiviti ini. Okey, bila kita return sebab kita boleh minta pelajar ulang aktiviti ni sampailah kita puas hati bacaan dia lah. Okey, and then setelah selesai saya klik the return dan Cikgu Susan pelajar tu akan dapat balik hasil daripada analisis ni dan juga berapa markah dia lah. Okey, baik. Itu sahaja yang berkaitan dengan aktiviti reading progress dan reading coach ni. Okey, satu lagi saya nak share macam mana kita nak track record pelajar punya pencapaian. Okey, tadi assignment kan? Okey, yang kita letak point tadi, dia akan automatic masuk kat bahagian grades ni. Okey, dia akan masuk dekat bahagian grade ni. Okey, kalau tengok kat sini kan, okey, kita dah bagi point tadi. Macam tadi saya tak masukkan point, kalau macam ni ada 5 point. So dia akan senaraikanlah aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3 dan seterusnya. Sampailah habis semua sekali. So kat sini sangat mudah untuk cikgu tengok track record. Okey, untuk dari segi point. Tapi nak lagi mudah, sebenarnya kita boleh terus pergi ke bahagian insight ni. Kita boleh tengok analisis untuk reading. Dia ada analisis khusus untuk reading kat sini. Okey, tapi kat sini tak keluar lagi sebab kita baru saja buat. So dia tak boleh lagi nak tunjukkan trend dia. Kalau kita dah banyak buat aktiviti reading, dia akan automatic keluar trend kat sini. Kita boleh klik kat sini. Ni tak boleh klik sebab kita hanya baru buat hari ni je. Dan bukan semua pelajar lagi yang sertai kita punya aktiviti reading progress ni. Okey, itu yang saya saya rasa sempat saya kongsikan lah pada sesi pada petang ni sebab sekarang pun dah 4:19 dah. 19. Okey, itu aktiviti reading progress yang saya cuba kongsikan pada cikgu-cikgu semua. Okey, dan apa yang saya nak bagi tahu ialah okey ni dia punya ni lah. Dia punya rumusan dia ialah rumusan kesimpulan dia ialah reading progress dan reading coach ni kita boleh gunakan sebagai aktiviti bacaan terbimbing yang mana kita boleh berikan kepada pelajar buat di rumah. Tak semestinya berada di sekolah. Okey, itu je saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Ridwan. Okey, thank you so much. Banyak komen kat sini, very clear. Okey, saya yang first time dengar ni pun memang very clear. Okey, baik. Saya rasa soalan tak ada. Ada satu yang bertanya tentang macam mana, di mana nak refer semula step by step aktiviti ni. Okey, baik. Step by step aktiviti ini saya dah sediakan tadi dekat link yang saya bagi mula-mula tadi. Okey, baik. Link bahan rujukan sesi ni. Kat sini dalam ni ada modul-modul yang berkaitan dan juga nanti slide yang saya gunakan ni pun saya akan masukkan dalam tu juga. Untuk rujukan cikgu-cikgu lah. Sebab saya tahu memang cikgu-cikgu mungkin tak sempat nak go tu satu-satu kan. Jadi dalam modul-modul ni memang ada sebenarnya cara nak gunakan reading progress ni. Okey, baik. Saya dah saya dah pastekan link yang Cikgu Ridwan share tadi. Okey, baik. Lagi sekali. Okey, baik. So sekarang masa dah 4:21. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ridwan. Tapi saya rasa ada lagi yang bonus Cikgu Ridwan nak bagi ni pada kita sebenarnya. Peserta-peserta kita hari ni. Okey.
Okey, Sebab saya baik. tengok kat sini tak ada soalan. Okey, silakan Cikgu Ridwan. Kata-kata terakhir dan Okey, bonus tu. kata-kata terakhir. Okey, baik. Jadi sebenarnya bagi guru-guru yang berminat lah untuk untuk belajar lebih lanjut tentang Microsoft Tool ni, sebenarnya kita ada portal. Nama dia Microsoft Learn, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh akses portal ni lah, learn.microsoft.com. Okey, saya nak cerita secara ringkas dia dalam masa 2-3 minit ni. Okey, Okey. sekejap. Sambil-sambil tu Rustia boleh kod link kehadiran. Okey, sambil-sambil tu kan. Okey. Okey, baik. Jadi dalam ni ada banyak bahan khusus yang mana cikgu-cikgu boleh go through satu persatu lah. Okey, tapi bahan-bahan dalam ni memang banyak. Cuma bahasa dia adalah bahasa Inggeris lah. Jadi cikgu kena explore lah bahasa dari segi bahasa tu. Tapi kelebihan dia lah banyak bahan yang disediakan dalam ni yang cikgu-cikgu boleh dapat lah. Sama ada dari segi pedagogi, dari segi product guide tentang Microsoft Tool, ataupun dari segi program-program Microsoft dan juga bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan teknologi terkini lah. Sebagai contohnya Hacking STEM. Ada bahan dalam ni yang cikgu boleh gunakan untuk aktiviti bersama dengan pelajar. Jadi cikgu download, cikgu buka saja portal learn.microsoft.com, cikgu daftar akaun dan cikgu boleh dapatkan bahan-bahan ni lah dan ikuti kursus-kursus ni mengikut keluangan masa cikgu-cikgu. Okey, dan kelebihan dia ialah setiap kursus yang selesai di dalam portal ni, cikgu-cikgu akan diberikan CJ dan badge tau. CJ ni dia akan paparkan pada cikgu-cikgu berapa jam cikgu ikuti kursus ni. Dan sebagai guru yang mengikuti, yang ada SPI KPM, yang ni yang best ni. Cikgu-cikgu boleh rekodkan dalam sebagai e-pembelajaran di portal SPI KPM. Sebab kalau tengok dekat dalam pilihan pelantar e-pembelajaran ni, dah ada pilihan untuk Microsoft Learn. Maksudnya kat sini lah BPG dah mengesahkan dan menerima pakai CJ daripada Microsoft Learn ni boleh dimasukkan dalam rekod e-pembelajaran cikgu-cikgu. Yang ni untuk SPI KPM ni untuk guru-guru di bawah KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Okey, tapi kalau guru-guru lain mesti dapat CJ lah. CJ yang saya tunjuk tadi ni. CJ ni kita boleh gunakan sebagai kita punya kita punya ni lah, curriculum vitae kita lah. Okey, and then pada profile tu kita boleh tengok kita punya pencapaian dalam kursus kita ni. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ikuti sesi bersemuka dengan mana-mana trainer, sebagai contoh saya ni trainer Microsoft tau, Microsoft Educator Trainer, saya boleh bagi kod pada tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan CJ secara percuma. Maksudnya tidak semestinya CJ tu dapat melalui kursus online, kursus secara kendiri kat sana. Kita boleh dapatkan kod daripada kita punya trainer. Macam kes saya ni, saya akan bagi kod lah pada petang ni. Itu bonusnya. Itu bonus dia. Okey, jadi cara nak redeem dia, kena login pada Microsoft Learn masing-masing, klik pada gambar profile, klik pada menu profile, kemudian pergi pada menu achievement dan klik pada redeem your code now ni. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak sempat, mungkin tak daftar akaun lagi, tak apa. Nanti slide ni saya akan bagi, tuan-tuan boleh follow kemudian lah. Sebab kita kena tentukan masa kan pada petang ni kan. Okey, jadi bila kita klik pada redeem code tu, masukkan kod ini. K4R7QR. Okay, ataupun ada pilihan yang kedua, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah memang login, dah ada Microsoft Learn, boleh terus klik saja kita punya link ni. Sebab link ni berfungsi untuk mempercepatkan proses redeem code. Okay, ini pun saya nak paste kat ruangan chat juga. Untuk mungkin boleh mempercepatkan proses untuk redeem. Jadi proses dia sama je. Dia akan redeem code kepada dalam Microsoft Learn tu lah. Macam tu. Okay, saya dah masukkan link tu. Slide ni nanti ada dalam link yang Cikgu Rizwan share. Ya, slide ni saya akan bagi juga dalam ni. Jadi step by step ni boleh tengok balik lah. Sebab dalam kesutukan masa ni saya memang terpaksa lajukan lah. Sebab kita tahu kita nak cut off masa 4.30. Kerana rakan-rakan lain pun ada kerja lain dan sebagainya kan. Okey, jadi saya rasa itu je lah saya nak kongsikan pada petang ni. Saya harapkan rakan-rakan guru dapat manfaat daripada sesi perkongsian pada petang ni. Okey, andai katalah guru-guru sekalian dan rakan-rakan ada persoalan nak hubungi saya, misalnya nak minta tolong dari segi nak tanya dan sebagainya, boleh hubungi saya melalui Telegram yang http://t.me/Cikgu Rizwan Al-Kindi ni, ataupun boleh join saya punya Telegram untuk dapatkan input-input yang berkaitan dengan teknologi digital ni. Okay, ni pun saya akan copy dan letakkan ruangan chat jugalah untuk memudahkan. Okey, baik. Okey, saya rasa itu saja. Saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, terima kasih. Banyak link tu. Harap cikgu-cikgu boleh mungkin copy, save kat tempat lain dulu ke untuk join kemudian kalau tak sempat hari ni. Okey. Ya, betul. Dan slide ni ada juga dikongsikan oleh Cikgu Ridwan dalam
drive yang di-sharekan tadi. Okay, link drive tu dah ada tadi. Kalau tak dapat juga link drive tu, boleh contact Cikgu Ridwan di Telegram. Cari je Cikgu Ridwan Al-Kindi yang popular ni. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Rizwan atas perkongsian pada hari ini. So hari ini adalah siri yang ke 105. Okay, so untuk minggu depan kita ada sesi 106 bersama dengan siapa ya? Sekejap. Bersama dengan diri sendiri. Bersama dengan diri sendiri. Bersama dengan saya. Okay. Untuk saya cuba, saya ada satu perkongsian berkenaan dengan pendidikan STEM bersepadu melalui satu modul. Modul Create Pro to SES. Modul ni adalah modul inovasi saya dengan tim inovasi sekolah. Okay, so itu untuk siri 106. Nanti saya akan belaskan linknya. Okay, hari pun dah ada kat sini. Okay, baik. Itu sahaja. Ada nak minta buka kamera kot untuk ambil bergambar. gambar. Okay, Biasa boleh? lah. Boleh. Jadi cikgu-cikgu minta onkan kamera. Onkan kamera. Terima kasih. Okay. Okay, lagi. Okay. Kita bagi sekejap. Ada yang mungkin tengah bersedia. Saya tak on kamera buka Ada? Ada. Banyak sangat skrin lah tu Cikgu Juan. Itulah sebab saya ada satu lagi dekat tepi. Sebab nak backup takut ada masalah macam tu lah kan. Betul. Macam Masuk tu lah online biasalah. macam tu lah. Kita kan. Okay. Baik. Okay, sekejap. Saya ambil lagi sekali. Untuk yang kedua. Okay. Dah settle. Ada lagi yang baru buka? Sekejap saya ambil for the last one. Okay. Bagi apa? Love. Mini love. Okay. Freestyle. 1, 2, 3. Okay. Thank you very much semua yang sporting. Okay. Kita jumpa minggu depan. Untuk sesi yang ke 106. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat berhujung minggu.